المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, syukur alhamdulillah. Hari ini syukur juga kita ada kehadiran Tuan Haji Syamsul, sebagaimana yang kita rencanakan untuk sama-sama bersama kita pada hari ini dalam siri ceramah perdana kita. Pada hari ini tajuknya adalah mendaki tangga masjid. Mungkin tuan-tuan dah boleh agak apa yang akan disampaikan oleh Tuan Haji hari ini. Mudah-mudahan dengan suntikan motivasi lah yang akan disampaikan oleh Tuan Haji hari ini dapat kita memberi semangat kepada kita untuk sama-sama kita mengimarahkan masjid kita dan juga surau-surau di sekitar kita. Tapi sebelum tu ada beberapa perkara yang saya nak ada hebahan dan yang penting sekali daripada Pejabat Agama Islam. Pejabat Paid Ulu Langat tentang coronavirus ni. Berita terkini bahawa di surau di Masjid Al-Munawwarah Seksyen 27 Shah Alam dan juga surau Islah Kajang Mewah, di dua tempat ni sudah ada positif COVID-19. Kalau nak kirakan Kajang Mewah ni dekat dengan kita sikit, paling dekat Kajang Mewah lah. Jadi walau bagaimanapun pihak PAID tidak lagi mengeluarkan arahan untuk memberhentikan ataupun untuk menghadkan apa-apa program di masjid. Cumanya ada beberapa langkah-langkah berjaga-jaga sebagaimana yang tuan-tuan semua tahu, tak payahlah saya bacakan kat sini. Kita juga ada sanitizer di sekitar kawasan masuk kita. Yang eloknya sekali katanya sebelum ambil wuduk tu basuh dengan sabun dulu. Tapi lepas tu elok lagi kita lap tangan kita gunakan sanitizer tu untuk kita tidak menyebarkan ataupun tidak menerima apa-apa virus sekiranya ada. Dan sekiranya siapa yang ada simptom-simptom seperti batuk, lelah dan sebagainya, sesemua dan sebagainya, kalau boleh hindarkan diri kita daripada menghadiri apa-apa program yang berskala besar, duduk kat rumah aja. Itu antaralah beberapa saranan daripada pihak PAID. Dan juga belum ada lagi arahan-arahan daripada pihak PAID yang mengatakan untuk pihak masjid menghadkan ceramah-ceramah dan sebagainya. Oleh sebab itu kita akan teruskan program-program yang telah kita rancang dari masa ke semasa. Kalau ada apa-apa arahan seterusnya daripada pihak PAID, kita akan umumkan. Syukur alhamdulillah hari ini kita dapat bersama dengan Tuan Haji, dan ada juga beberapa program Tuan Haji yang saya dah hantar pada Tuan Haji Syamsul untuk, tak payahlah saya nak wawarkan, banyak kali dah saya wawarkan Jumaat dan sebagainya, tapi kali ini kita mohon Tuan Haji Syamsul untuk war-warkan, hebahkan dalam program ceramah dia nanti. Mudah-mudahan dengan adanya audien yang kat luar tu, yang ramai tu, mudah-mudahan sekala program kita, terutamanya wakaf masjid kita. Alhamdulillah tuan-tuan, saya nak umumkan wakaf karpet kita dah dapat 53,000 hampir. Jumlah yang kita nakkan 76,000. Jadi syukur alhamdulillah, terima kasih kepada tuan-tuan yang sama-sama menderma dan juga menghebah-hebahkan program wakaf kita. Ada 2-3 lagi program yang akan kita sama-sama wawarkan nanti oleh Tuan Haji. Mudah-mudahan program kita akan mendapat sambutan dan kita akan dapat melaksanakan sedikit sebanyak apa yang tuan-tuan, apa yang kita hajatkan tu akan dapat kita kecapi. Jadi lepas ceramah ni nanti kita ada sedikit jamuan dan sebagainya. Jadi tanpa membuang masa, saya terus serah majlis kepada Tuan Haji Syamsul untuk menyampaikan ceramahnya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يسير ولا تؤسر ربي تمم بالخير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya muliakan Tuan Haji Syamsuddin bin Mat Yasin, Tuan Nazir, seterusnya Tuan Timbalan Nazir, Datuk Markiman, Tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, saf kepimpinan masjid, para asatizah, tuan-tuan guru, puan-puan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, datuk-datuk, datin-datin, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang saya hormati sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dalam ramai-ramai manusia yang ada di Bandar Rincing ini ataupun di Semenyih ini, maka kita dipilih oleh Allah untuk berada di salah satu taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Hai Samsul, awal-awal engkau dah melalut apa cerita taman syurga. Kami ini sekarang berada di Masjid Karyah Rincing Ulu Semenyih. Nabi SAW pernah bersabda pada para sahabat, jika kamu melintasi taman-taman syurga Allah maka singgahlah. Dan sahabat-sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, di mana taman-taman syurga tersebut? Maka Rasulullah SAW menyambung, di mana adanya majlis-majlis zikrullah. Yakni ulama bersependapat bahawa majlis-majlis zikrullah itu juga adalah majlis-majlis ilmu. Maka hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita berada pada malam ini sementara menunggu masuknya waktu solat fardu isya. Maka kita berada dalam satu majlis zikrullah ataupun majlis-majlis ilmu, mengingati, berpesan-pesan tentang kehebatan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Juga kita menunggu masuknya waktu salat fardu isya. Maka kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, duduknya kita dalam majlis ilmu ini maka akan menjadi salah satu daripada amal ibadah kita yang Allah akan ada lagi pertolongan daripada siapa sahaja di akhirat nanti, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Maka tajuk yang diberikan kepada saya, tuan-tuan dan puan-puan, untuk saya sama-sama bahas dan juga saya kupaskan ialah mendaki tangga masjid. Hadirin hadirat tuan-tuan dan puan-puan, saya bukan ustaz. Nanti ada yang kata, tadi panggil ustaz, awal sampai ustaz. Pasal saya awal lah, saya bukan ustaz. Kalau ustaz selalunya sampai lambat. Kan? Terkejut, jemaah terkejut. Sebab ustaz ni dia sibuk, dia banyak kerja, dia banyak majlis, dia banyak acara. Saya tak ada, tuan-tuan. Saya adalah seorang pelakon, saya seorang penyanyi. Saya pernah menghasilkan beberapa buah album, 2 album lagu. Kalau nak nyanyi saya boleh panggil saya dekat luar, saya nyanyi. Dekat dalam ni saya lagi, tiba-tiba keluar, Jabatan Agama Islam menarik kembali tauliah, kata. Pasal apa menyanyi dalam masjid? Allahu Akbar. Nak bagi tahu apa tuan-tuan dan puan-puan, Allah boleh pilih sesiapa saja yang dia nak. Tuan-tuan tak minta ni yang datang ke masjid ni, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan pernah plan, rancang tak? Malam ni aku nak datang masjid. Aku ni nak jadi orang Islam. Aku ni besok nak plan, aku nak pergi ke kuburan. Tuan-tuan, apa saja yang kita buat ini, tuan-tuan dan puan-puan, memang sebenarnya ada perancangan. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Kamu merancang, aku juga merancang, kata Allah, dan akulah sebaik-baik perancang. Baik, tuan-tuan, mendaki ni tuan-tuan dan puan-puan, satu kerja yang agak sukar. Kalau di Bandar Rincing ataupun di Rincing, Karyah Rincing Hulu ni tuan-tuan, mungkin ada satu belah sana kot, dekat Tesco tu, Tuan Haji, rumah flat ataupun apartmen lah. Belah sana sini tak ada. Cuba pergi training, tengok, pergi mendaki tangga tu. Saya confirm kalau adik kita yang baju biru tu, yang hadut depan ni, dia tak ada masalah. Sebab saya pergi kemarin tuan-tuan, bawa orang menunaikan umrah tiap-tiap tahun, dan baru-baru ni saya berada 3 bulan. Bulan 12, bulan 1, bulan 2 di Makkah Al-Mukarramah dan juga Madinatul Munawwarah. Saya bawa jemaah saya untuk mendaki Jabal Nur. Jabal Nur. Oh, ramai mengaku. Masuk dalam grup WhatsApp tuan-tuan dan puan-puan.
siapa nak naik Jabal Nur? Oh, dia kata ada apa di atas Jabal Nur? Atas sana ada satu gua. Gua apa? Gua Hira. Di sanalah turunnya ayat yang pertama dalam Islam ini, tuan-tuan dan puan-puan, kepada Nabi SAW, iaitu ayat yang berbunyi Iqra. Di situlah Nabi SAW ditabalkan untuk menjadi Rasulullah SAW, ataupun menjadi Rasul di atas tu. Oh, ramai berjanji nak naik, ataupun ramai nak pi. Ada 2 bah, termasuklah yang berusia, saya pun berusia juga 52 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan, kerjanya apa? Nak mendaki Jabal Nur untuk naik dan juga sampai di satu gua yang disebut Gua Hira. Ramai berjanji nak mendaki. Tapi tuan-tuan, 2 bah yang pergi, tuan-tuan dan puan-puan, yang naik 10 orang. Yang berjaya, ramai berjanji untuk mendaki. Pasal apa, tuan-tuan? Pasal tak berkemampuan untuk mendaki. Berjanji nak mendaki tapi tak berkemampuan. Sebab apa? Mungkin nak menggunakan tenaga nak naik ke atas, tuan-tuan dan puan-puan, tak mampu. Tapi tuan-tuan, kita nak cerita, nak share tentang apa? Tentang mendaki tangga masjid ni pun. Adakah tangga masjid yang kita naik ni, tuan-tuan dan puan-puan, tinggi dia macam Gua Hira? Ataupun dekat sini ada satu bukit, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Bukit Beroga. Kan? Bukit Beroga, yang menyebabkan apa, tuan-tuan dan puan-puan, akhir-akhir ini ataupun sekarang inilah, tuan-tuan dan puan-puan, masjid ni payah sangat orang nak daki. Ada orang kata aku hebat apa? Gunung apa? Bukit Beroga dia tawan. Bukit apa lagi? Bukit Angsi, Gunung Angsi Negeri Sembilan dia tawan. Gunung Jerai dia tawan. Gunung Kinabalu dia tawan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kehebatan itu masuk dalam status Facebook. Ni dia ambil gambar, kan? Apa lagi? Yes, aku berjaya. Tapi tuan-tuan, berjaya dalam Islam ni dia berbeza. Berbeza macam mana? Berbeza kerana apa, tuan-tuan? Berjayanya kita ini, tuan-tuan dan puan-puan, dalam Islam apabila kita berjaya mendaki tangga masjid. Ada orang dia boleh naik berkilo-kilo, dia kata. Naik ke atas macam mana? Berjalan, berlari, berkilo. Panggil lari ni, tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang ni ramai orang jaga kesihatan. Selain daripada naik basikal 40-50 km, dia boleh lari malam. Di Putrajaya dia ada night run. Night run 15 km untuk usia antara 20 tahun sampai ke 30 tahun. Untuk 30 ke 40 tahun mungkin dia dalam 10 km. Untuk yang berusia macam saya, macam kita ni, Tuan Haji, mungkin dia cuma 3 km sahaja. Kan? Nampak hebat. Siap ada medal. Ambil gambar lagi, selfie. Aku berjaya lari malam hari. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, adakah tuan-tuan dan puan-puan, bukan kita nak cerita tentang nak update status dalam Facebook, tapi tuan-tuan, tak ramai yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berada di masjid. Tidak ramai tuan-tuan dan puan-puan yang boleh dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk datang ke masjid, datang majlis ilmu. Walaupun yang bercakap ni, tuan-tuan dan puan-puan, bukan ustaz. Mungkin sebab satu, tuan-tuan dan puan-puan, ada orang kata buat kerja dakwah ni biarlah ustaz buat, kita jangan buat. Hang jangan ceritalah bab-bab agama ni, biar ustaz-ustaz cerita, dia dah dapat, dia apa ni, dia cerita, dia pandai. Tuan-tuan, inilah jadi akhir zaman. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, seorang ayah, seorang ibu, seorang perempuan, seorang laki-laki berkahwin. Dan apabila mereka berkahwin, mereka akan mendapat anak. Apabila berkahwin seorang laki-laki dengan perempuan, tuan-tuan dan puan-puan, laki-laki itu wajib untuk berdakwah kepada isteri dia. Daripada mana pula tuan-tuan dan puan-puan Samsul ni bercakap? Takkan tuan-tuan tak baca Quran? Surah At-Tahrim ayat apa? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Apa maksud dia? Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan kaum keluarga kamu dari seksaan api neraka. Bukankah itu kerja dakwah seorang suami?
Apabila dia ada anak, tuan-tuan dan puan-puan, maka dia wajib untuk bagi tahu kepada anak dia, sembahyang, solat, puasa. Mak ayah bukan ustaz. Dan Nabi berpesan, dia kata apa? Sampaikanlah olehmu dariku walaupun sepotong ayat. Maka tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya nak kongsi beberapa ini ilmu. Ini sebenarnya tulis tangan. Ni tulis ni, live ni cerita, tulis tangan. Ini saya ambil daripada 3 orang guru. Yang pertama daripada mantan mufti wilayah. Kedua daripada Habib Syekh Ali Zainal Abidin. Yang ketiga Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif. 3. Ini saya tulis di sini untuk saya kongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang mengimarahkan masjid. Tuan-tuan, mengimarahkan masjid ni tuan-tuan dan puan-puan dibagi ke dalam 2 kategori. Sebelum saya pergi ke 2 kategori itu tuan-tuan dan puan-puan, izinkan saya bacakan daripada surah At-Taubah ayat ke-18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Aku bermohon dengan Allah dari syaitan yang direjam. Bukan setan ni, syaitan. Sesungguhnya yang layak memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta mendirikan solat, menunaikan zakat, tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk dalam kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar firman Allah Subhanahu wa taala, surah At-Taubah ayat ke-18. Tuan-tuan, mari kita tengok keliling. Tengok orang tepi, tengok orang depan. Yang muslimat pun sama. Tuan-tuan, kita ni sebenarnya dipilih oleh Allah untuk mengimarahkan Masjid Karyah ni. Kita dipilih oleh Allah. Bukan saja-saja tuan-tuan. Mungkin ada yang duduk belakang, ada juga orang dia saja main. Sebab tuan-tuan, yang main masjid ni pun bukan semua yang elok. Saya kata mana pula salah. Ada yang masuk dalam ni, kita ada video. Tak percaya ada CCTV. Dia main masjid. Orang cantik angkat takbir, dia tu dia ada pikopek buka tabung masjid. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, ni kita ni, saya nak cerita tentang kita hari ini yang dipilih oleh Allah. Maka kita sama-sama mengimarahkan, kita sama-sama daki, dan kita sama-sama dakwah. Dakwah macam mana tuan-tuan? Ni yang saya nak kongsi mungkin dalam masa tak lama tuan-tuan. Berapa lama boleh bagi tuan Haji? Saya ni berhenti azan, lepas tu boleh sambung buka apa? Pukul 12. Kalau buka apa boleh ni? Ni pasal kuliah perdana, biasanya tuan-tuan dan puan-puan dia lebih sikit daripada Isyak. Nak panggil aku mai pula, payah pula nak mai. Tapi lah ni banyak cancel ni, boleh pula minggu depan panggil pula, boleh. Kita agak sambung-sambung lepas azan 10 minit boleh nah? Okey, baik. 2 kategori tuan-tuan dan puan-puan. Pertama, sebagai jemaah. Apakah tugas-tugas jemaah kita ni? Orang kata baik ni, balik-balik cerita ni macam ustaz tadilah. Bab nak sebarkan agama Allah, bab nak dakwah ni tuan-tuan dan puan-puan, kita bagi ustaz. Habis kita nak buat apa mak ayah? Sebab tuan, kita tengok ada pasangan suami isteri, suami nak tegur isteri pun tak berani. Isteri tak tutup aurat, dia tak berani nak tegur. Sedangkan dia tahu isteri tak tutup aurat, maka dia akan tanggung dosa. Anak tak solat, suami, ayah kena tanggung dosa. Maka begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, dalam rumah Allah ini, maka dia kena ada 2 benda. Macam imam tuan-tuan, tok imam tak panggil tok imam kalau tak ada jemaah. Nah,
Maka bila kita dalam masjid ni tuan-tuan, dia kena ada dua. Satu jemaah, satu lagi iaitu AJK. Ataupun orang yang dipilih oleh Allah untuk memimpin masjid. Baik, pertama saya nak sentuh bab jemaah dulu. Daripada ini Tuan Guru Al-Fadil Profesor Madya Dr. Izhar Arif. Dia kata sebagai jemaah, ini baru ni berbuat. Yang orang kata mantan ni cerita mana ni, kitab mana ni tuan-tuan. Ni saya dah habaq dah. Profesor Madya Dr. Izhar Arif. Dia kata apa? Sebagai jemaah, pertama, jemaah perlu selalu hadir ke masjid untuk memberi sokongan. Jemaah kena hadir. Kalau jemaah tak hadir tuan-tuan dan puan-puan, masjid duk jadi gelap saja, jadi kubur. Selain tuan-tuan dan puan-puan hadir untuk solat waktu dan juga majlis ilmu. Solat waktu tuan-tuan, malu saya nak cerita tuan-tuan, ni kata kita Rincing ni dekat dengan Selangor ni majlis ilmu penuh. Tapi tuan-tuan, kalau masjid Karyah ni tuan-tuan dan puan-puan, cuba buat rombongan pergi Masjid Temerloh Jaya. Masjid Temerloh Jaya. Tuan-tuan, saya pergi subuh. Saya pergi sampai masa tu pukul 5 pagi. Tak ada tempat dah, depan ni tak ada dah. Duduk belakang dekat dengan tempat ambil wudu. Temerloh Jaya bukan dekat KL. Tapi macam mana dia boleh imarah tuan-tuan? Sebab apa? Sebab jemaah. Jemaah hebat tuan-tuan, masjid jadi hebat. Majlis ilmu pun tuan-tuan dan puan-puan kita kena mai. Tak, so kalau kita tak larat duduk ni pun kita ada kursi duduk sakit pinggang. Saya pun umur 52 sakit pinggang lah. Pinggang sakit, lutut sakit kalau lama-lama duduk. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, menjadikan tanggungjawab untuk mencantikkan, membersihkan, mengimarahkan masjid, bukan hanya tugas AJK. Ni kalau kadang-kadang main masjid kita tengok tai cicak. Tai cicak berselerat. Orang utara kata bersepah. Hak yang masuk dia buat tak tahu tai cicak. Kan? Dia kata hak yang tu kerja AJK, tukang sapu ada, tok siap punya kerja. Dia bukan sebagai jemaah, aku dah bagi duit dah. Aku bagi duit dah, tabung aku bagi 5 kupang. Dia kata 5 kupang tu dia dah banyak lah. Kan? Bukan hanya tugas-tugas AJK, contohnya susun selipar. Ni tadi hebat saya sampai awal. Saya adalah orang yang kedua sampai, orang pertama. Itu dia orang pertama, orang ketiga, saya orang kedua. Sampai saya tengok cantik susun selipar. Susun selipar ni tuan-tuan dan puan-puan disiplin rupanya. Cuba siapa pernah pergi Mekah ataupun Madinah? Dia ada rak-rak, tapi kita nak masuk pintu tu tak kira lah King Abdul Aziz ke, pintu Omar ke, pintu yang perempuan ke tuan-tuan. Dia ada satu negara daripada dalam orang Islam ni, dia jenis keselipar, dia bubuh sepah je kat luar. Agak-agak kita cantik lah tuan-tuan rasa. Selipar ni tuan-tuan, kemarin saya pergi di Masjid Temerloh Jaya. Ni cerita Temerloh Jaya juga lah. Pukul 5 pagi saya sampai. Saya nak solat, saya masuk toilet dulu, pergi bilik air. Satu orang pakcik ni, dia bawa karung plastik besar 2. Saya ingat nak bawa apa, rupanya orang dalam bilik air tu dia ada pakai selipar. Selipar tu baru lagi. Selipar baru, orang baru letak 2 hari kot. Dia ambil selipar tu masuk dalam plastik hitam. Dia punya selipar baru dia letak balik yang tu susun. Tu dia tuan-tuan. Masuk jamban pun selipar baru. 2 hari tukar, 2 hari tukar, 2 hari tukar. Ni tuan-tuan, bukanlah masjid ni, masjid lain lah. Selipar dia jadi macam ikan kering masin tu. Dia jadi naik ke atas bukan apa kan. Tak tahu macam mana tau. Dia jadi dulu tu. Tu pun orang nak pakai juga. Apa ni jemaah? Cari duit, kita bagi sumbang untuk selipar. Selipar masuk jamban. Hak yang tu besok nak jawab kita besok tuan-tuan. Bukan kereta yang kita duk pakai hak yang besar, lampu bersilau. Yang itu nanti kalau ikhlas tuan-tuan dan puan-puan, Allah kira nanti. Nak cerita api. Baik. Lagi apa lagi? Cuci jamban. Tadi saya saja try. Saya pergi, saya kata ambil wudu tengok cantik. Bilik air tu luas besar cantik. Ada masjid tuan-tuan, bukan masjid sini juga, masjid dekat China sana. Pintu tak ada.
Kita nak qada hajat macam mana? Nak tutup macam mana ni? Pakai ridak apa kan? Nak turun buang. Allahu Akbar. Pintu pun tak ada. Lepas tu dia bowl tu, hak yang sebelum kita, dia mungkinlah tuan-tuan, dia belajar mungkin dalam Islam ni tak gaduh hak laki-laki lah, kencing diri pun tak apa. Kita ada bowl, lepas tu dia ada penutup untuk duduk tu. Dia tak angkat. Kuning bersepah tu tepi tu. Kan, lepas tu tepi dinding ada bekas najis, dia tariklah tepi. Allahu Akbar. Adakah tugas untuk mencuci ni tuan-tuan, orang kata Tok Siak ataupun kita? Jemaah kena sama-sama, orang kata, menggembling tenaga untuk membersihkan, menjadikan itu sebagai tanggungjawab. Dan saya pernah dengar satu kuliah tuan-tuan, almarhum Tuan Guru Ni Aziz. Ni saya dengar daripada Al-Fadil Ustaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Ahmad Dasuki Abdul Rani. Dia pak saudara lah. Pak saudara lebih kurang. So kita selama ni kita sama-sama kena tenaga kita untuk maju ke Islam. Kan suara dia pun lebih kurang itu. Dia kata apa? Almarhum ni tuan-tuan, dia malam ataupun tengah malam dia akan pergi, rumah dia dekat dengan masjid, dia akan pergi cuci jamban. Orang pun tanyalah, kata pergi Tuan Guru, pasal apa Tuan Guru apa ni? Saya ni takut. Saya takut, nampak orang kata saya ni banyak kerja, banyak amalan, tapi takut amalan tu nanti Allah tolak. Hasan ni lah awak takut Allah terima. Tidak, dia kata. Dia kata takut amalan yang banyak ni, takut jadi riak. Nah, Allah sebut apa dalam surah Al-Mulk ayat kedua, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kan? Ingatlah tuan-tuan. Allah yang menghidupkan, Allah yang matikan, aku akan nilai, kata Allah, apa saja yang dilakukan oleh kalian, oleh kamu, amalan yang kamu lakukan. Tapi mungkin amalan tuan-tuan dan puan, kita jadi bongkak, kita jadi sombong, kita jadi riak, kita jadi takabur, kita jadi ujub. Allah tolak, mungkin kita cuci jamban tu Allah terima, wallahu a'lam. Baik, itu yang kedua tuan-tuan. Ni pun saya selalu jadi juga. Kadang-kadang duduk tempat aircon ni kan, ada pula orang ni lampu switch kipas ni. Masuk dalam masjid, dia terlupa nak tutup, kipas terbuka. Apa siapa tak tutup kipas? AJK lah. Kan? Bak tutup kipas pun AJK, kita tolonglah. Sebagai jemaah kita tolong. Sebab jemaah ni tuan-tuan dan puan-puan, dia ni, ni nak sambung yang ketiga. Jemaah ni tuan-tuan dan puan-puan adalah duta kepada sesebuah masjid. Jemaah ni adalah duta. Dan tuan-tuan dan puan-puan, jemaah adalah kena beretika pakaian. Saya pergi juga tuan-tuan, ada satu masjid di negeri Melaka, Masjid Al-Azim. Dia punya jemaah tuan-tuan, mungkin dia sekolah tahfiz atau, tapi dia semua pakai putih ya. Orang nak tahu mana jemaah dia pakai putih, pakai jubah, semua pakai jubah putih ya. Dia jadi cantik. Etika berpakaian. Sebab apa tuan-tuan? Lagi satu, kita jemaah ni yang datang, biarlah wangi. Bila pakaian cantik, wangi. Ini tuan-tuan main masjid, Allahu Akbar, tak mandi dari pagi tadi tu. Sebab nak kata dia nak jaga apa tak tahulah, dia tak mandi, maka dia pun sempoi pergi. Tuan-tuan, saya ni pernah memancing ni belah depan jalan sana. Dulu ada satu tempat pembinaan belakang seberang jalan belah sana ada satu kolam mancing. Saya pernah pergi mancing tu dari pagi sampai petang. Arwah ayah mertua saya pun masa meninggal petang, pagi dah lagi mancing. Nak cerita apa? Kita dalam mancing tu tak mandi, dengan dedak kan, dengan dedak, dengan apa semua, dengan ketiak masin. Allah, piduk ni aircon batu orang sebelah, angin dia kepui. Orang sebelah dia nak komplain pun tak tahulah kan. Tapi kita orang luar, ni orang jemaah, dia cerita tentang jemaah. Jemaah kena wangi. Gigi gosok, kalau tak boleh ambil siwak, kayu siwak, masuk dalam poket.
Siwak gigi kena putih, wangi. Bila wangi, orang selesa, orang pun tengok, kepiah putih. Jubah ni tuan-tuan bukan jubah tidur. Ini main masjid pakai jubah di Mekah tuan-tuan. Siapa pakai jubah lengan pendek, dia halau balik tu. Minta maaf Tuan Haji lah, bukan yang ni, yang lain. Sampai keluar satu sekular tuan-tuan. Kita ingat pakai jubah hebat lah tuan-tuan. Jubah lengan pendek tu jubah tidur. Jubah lengan pendek di Masjidil Haram, kalaulah kita pi, dia suruh patah balik. Pakai jubah putih, color-color tak ada masalah. Merah, putih, biru, hijau, tak ada masalah. Tapi pakai lengan panjang, pakai serban. Ni tuan-tuan, AJK mai pakai AJK ni lah. Tapi orang kata menggambarkan. Baik, seterusnya. Itu yang ketiga. Dan keempat, tuan-tuan dan puan-puan, kena boleh ditegur dan juga menegur. AJK pula, jemaah tegur menegur, beramah mesra, dengan arti kata lain meraihkan jemaah. Maksud meraih perempuan, berapa minit? Maka tuan-tuan dan puan-puan, kita kena beramah mesra sesama jemaah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada khilaf, kita kena anggap khilaf itu adalah rahmat. Dan juga satu lagi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena raikan anak-anak muda. Ni baru nampak anak-anak muda. Mana lagi hal lain? Ni sampai ada budak dia tulis, dia nak duduk depan, jemaah marah, hampir duduk belakang. Tak usah duduk depan, bisik pelari belakang. Maka tuan-tuan dan puan, anak muda ni tuan-tuan dan puan, dia jadi sentak. Saya dulu macam tu. Saya di Kubur Gajah, orang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasillam fadil wasyarafa wa tajallata ala rafi'a wa baqa'a. Amin amin ya rabbal alamin. Kita sambung sikit lagi tuan-tuan dan puan-puan. Yang pelajar saya, siapa yang nak dia ni cerita betul kan tuan-tuan. Ni bukan cerita tapi kadang-kadang jemaah ni kita tak tahu dia punya mungkin ilmu dia tinggi macam mana ke apa, wallahu alam. Sebab jemaah kalau di masjid saya kenal biasanya. Tapi mungkin jemaah dia jemaah luar. Maka kawan saya ni dia pakai baju tengkorak, rambut dia macam tu, lepas tu dah ada sikat. Siapa pernah gunting rambut dekat barbershop, Joe Barbershop, boleh tengok baju dia. Maka dia pun sampai. Bila dia sampai, saya cakap solat dulu, solat tahiyatul masjid. Maka dia solat tahiyatul masjid. Selalunya tuan-tuan, solat tahiyatul mula saya di Masjid Al-Hasanah. Tapi ada satu hari tu tuan-tuan dan puan, dia sampai dengan baju macam tu. Dia sampai orang jemaah masjid tu tak tahu, mungkin dari luar ke apa, dia marah. Apa ni? Hang pakai baju tengkorak pasal apa? Balik dulu, tukar baju, nak main masjid. Tuan-tuan, kalaupun salah kan pakai baju, mungkin saya tanya guru saya balik, dia cuma kata dekat situ makruh. Dia bukan jatuh haram, dia cuma makruh. Kalau fiqh ni tuan-tuan dan puan, dia ada halal, haram, makruh, sunat dan sebagainya. Tapi cara kita tegur tuan-tuan dan puan, dia boleh menyebabkan anak muda ni tadi dia jadi sentap. Kan, sentap dia tak mau. Bila tak mau tuan-tuan dan puan, jadi siapa boleh nak buat kerja dakwah. Baik, itu tadi tuan-tuan sebagai jemaah. Ni pula sebagai AJK. Ni sekadar teguran. Yang ini pula saya ambil daripada Syekh Habib Ali Zainal Abidin dan juga mantan mufti wilayah Al-Fadil yang berhormat Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Baik, sebagai AJK yang kita ada dua benda, dan dalam dua itu ada. Yang pertama, AJK kena ingat ini perhatikan daripada Allah Subhanahu wa taala. AJK masjid daripada atas nazir, timbalan nazir, imam dan sebagainya, kena ingat ini adalah lantikan dari Allah, bukan lantikan nampak macam manusia. Orang tu lantik, aku nak bagi hang jadi AJK ni sekian, maka tuan-tuan dan puan-puan, itu asbab nak bagi nampak orang yang lantik, tapi sebenarnya Allah dah lantik anda untuk jadi AJK. Termasuklah jadi nazir, jadi timbalan nazir, jadi AJK kebajikan, AJK keselamatan dan sebagainya. Allah yang lantik. Daripada mana nas? Tu dia tadi ayat ke-18 surah At-Taubah. Baik. Yang kedua, ni ada 4 pecahan. Yang kedua, AJK kena mula berdakwah daripada nazir apa semua. Bila dah dipilih oleh Allah, maka kena buat kerja. Yang kedua, kerjanya apa? Bagi orang makan. Yang ini tuan-tuan boleh tengok dalam WhatsApp yang berhormat Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dia kata dalam majlis-majlis apa masjid, dia kata masjid kena bagi orang makan. Ni tuan-tuan, kalau tak percaya tuan-tuan, buat kambing golek 2 ekor. Tuan-tuan, tak muat ni masjid ni. Daripada mana nak datang masjid? Duit kita tadi tuan-tuan, orang jemaah contribution untuk bagi duit kepada masjid, infak, dan daripada infak tu tuan-tuan dan puan-puan, buat makan, buat majlis makan, kambing war-warkan dekat ni, dekat Semenyih sana tuan-tuan. Masjid Karya ni ada buat kambing golek 3 ekor. Agak-agak tuan-tuan, ramai ke tak ramai? Bagi makan. Ni hadis sahih tuan-tuan. Nabi SAW dia kata ada 4 Nabi suruh. Pertama, sebarkan salam. Kedua, bagi makan. Masjid kena bagi makan. Buat makan. Pagi buat makan, petang, tengah hari buat makan, tengah petang buat makan, malam buat makan. Tuan-tuan, dengan makannya orang boleh ramai-ramai. Daripada mana duit? Tadi dah cerita tuan-tuan dan puan-puan. Kita infak ramai-ramai insya-Allah. Baik, seterusnya yang ke B.
mengajar ataupun mengajak amal ma'ruf nahi mungkar. Orang masjid kena tahu ilmu. Bila nampak orang masjid, tuan-tuan dan perempuan, orang ni nanti bertanya. Jangan balik AJK masjid, tuan-tuan dan perempuan, ni bila masuk bulan Ramadan, besok terkentut dalam ayam, batal ke tak? Ni bulan Rejab, Syaban, Ramadan. Orang masjid, dia kena tahu ilmu. Dia macam orang Dewan Bahasa dan Pustaka, tuan-tuan. Dewan Bahasa dan Pustaka, tukang sapu pun tuan-tuan cuba pantun dengan dia. Maksud apa? Pantun nanti dia jual balik, tuan-tuan, dengan ngau. Masjid pun kena sama, tuan-tuan. AJK kena tahu ilmu. Tuan, AJK lantikan siapa saya pun tak tahu, tapi bila tanya bab ilmu agama, tuan-tuan, dia buat kena tahu amal ma'ruf nahi mungkar. Kalau pergi ke mana-mana orang nampak lah tu, oh yang tu orang masjid karya Rincing Ulu, ustazah ni sekian. Tuan-tuan, orang masjid AJK paling cekai, tuan-tuan, kalau tu imam lambat dia boleh masuk depan ni. Duduk depan ni masuk jadi imam. Ini AJK suruh tolak jadi imam. Saya ma'arif li sukun saya tak pandai lagi. Kan? Apa ni saya baru hatam sekali, saya belum hatam lagi. Suruh jadi tok imam pun tak boleh. AJK kena pandai. Bukan kena pandai semualah, sekurang-kurangnya kalau dia tak tahu, tuan-tuan dan perempuan, dia kena pandai menjawab. Saya minta maaf dulu untuk soalan ni, saya tangguh dulu. Malam nanti saya minta nombor telefon, nanti besok malam lagi saya bagi jawapan. Nah, itu kerja AJK. Seterusnya, tuan-tuan dan perempuan, apa lagi? ABC. Kena mengajak orang berbuat kebaikan. Macam mana cara nak buat, tuan-tuan? Mulut, tangan, kaki, handphone, sebarkan semua kebaikan. Bermula daripada AJK. Kita ada grup, kata grup masjid Rincing Ulu, karya Rincing Ulu. Dekat daripada situ AJK kena spread, kena pecahkan apa cerita. Kami nak ni sekian cerita kebaikan. Dan tuan-tuan dan perempuan, jadikan masjid tempat mencari ketenangan. Masjid AJK kena jadikan masjid ini tempat ketenangan ataupun hidayah, bukan untuk jadi gaduh-gaduh. Nanti jadi gaduh pula pasal ni isu ni sekali lagi bubuh aku pula kena pula kan. Tapi tuan-tuan, ni nak cerita, tuan-tuan, cuaca kita panas dengan isu-isu politik. Jangan masuk-masuk, bukan kata ni, tapi kita tahu tu panas, jangan duk masuk dalam tu. Sekali lagi dia jadi sempera. Kita tak yakin, kita pun tak tahu pasal apa, kita diam. Yang ni, tuan-tuan dan perempuan, kita cerita tentang kebaikan masjid. Sebab apa, tuan-tuan? Kata Tuan Guru, hidayah ini ada di 3 tempat. Saya ni, tuan-tuan, penyanyi, pelakon, pelawak. Tuan-tuan, saya dapat hidayah di mana? Di masjid. Kalau di masjid, tuan-tuan dan perempuan, dia jadi kacau bilau, orang tak mai, jadi tak dapat hidayah. Selain di masjid, dekat mana hidayah? Kedua, dekat hospital. Nak cari hidayah, tuan-tuan dan perempuan, bukan dekat shopping komplek. Jangan tak usah pergi cari. Yang tu hidayah shopping komplek tu hidayah binti Maksum. Tu nama perempuan. Tu hidayah lain. Ni hidayah yang Allah bagi kita. Kita dapat hidayah. Dekat mana? Tuan-tuan pergi tengok. Pergi hospital Kajang. Dekat situ ramai Allah. Dekat situ baru sebut Allah. Kalau tidak, tak sebut. Yang ketiga di mana, tuan-tuan? Hidayah ini. Hidayah yang ketiga, kata ulama, tuan-tuan dan puan, di penjara. Satu di masjid, kedua di hospital, ketiga di penjara. Tuan-tuan jangan cari pergi jogging-jogging dekat Taman Tasik Cempaka. Buat apa tu? Aku nak cari hidayah. Tak dapat, tuan-tuan. Maka di situ, tuan-tuan dan puan, kita jadikan masjid ini adalah tempat untuk orang-orang mencari hidayah. Mungkin ada orang dia hati tak tenang, tuan-tuan. Di rumah dia sempera, bini begini, anak begini, tuan-tuan. Allah bagi kita ni cantik, tuan-tuan. Ada suami beriman, soleh, sembahyang tak tinggal, mengaji. Isteri, tuan-tuan, tak mau dengar cakap. Dia nak cari ketenangan di mana, tuan-tuan? Main masjid.
Ada isteri, bagus tuan-tuan. Baca Quran ni tuan-tuan, 3 bulan sekali hatam, 2 bulan sekali hatam. Tapi suami, ya Allah tuan-tuan, dekat Kajang, dekat kedai KTM tuan-tuan, tak putus. Tahu KTM tu Haji? Kuda Toto Magnum. Dia sama beratok kan, beratok sama tu dah cai balik. Kalau kata 2083 dia pusing balik, 3802 pusing balik, pusing cheese miss mata. Isteri dia bagus tuan-tuan. Maka isteri ni tuan-tuan nak cari ketenangan dekat mana tuan-tuan? Dekat masjid. Maka kita jangan jadikan masjid ini tuan-tuan dan puan-puan tempat untuk kita bergaduh, berbalah dan sebagainya. Maka masjid ini akan jadi tempat yang indah untuk didaki. Alhamdulillah tuan-tuan. Dah pukul berapa lah? Mana pukul berapa? Atas sekali betul dah? 8.51 Betul lah? Baik tuan-tuan, saya rasa cukup dulu dekat sini. Cuma saya nak kongsi sedikit. Ni cantik ada rakaman. Saya pun ingin sebarkan sedikit ilmu tentang COVID-19. Okey tuan-tuan. Tuan-tuan pun tahu bahawa kita semua ini adalah makhluk. Yang bernyawa, tidak bernyawa, yang terbang, yang di bawah langit, atas bumi, semua makhluk. Bukit, bukau, batu, semua makhluk. Termasuklah kuman-kuman ini juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya ingin berkongsi tuan-tuan dan puan-puan, ada orang dia mengamalkan apa-apa bacaan antaranya surah Al-Falaq, kan? Ada surah-surah yang lain, tetapi ini daripada tuan guru saya Habib Ali Zainal Abidin ketika saya menghadiri tafsir kitab, di mana tuan-tuan dan puan-puan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita dengan para sahabat tentang akan datang nanti, dia kata satu zaman akan datang Dajjal. Dajjal ni tuan-tuan dan puan-puan belum datang. Ni sekarang ni fitnah-fitnah yang awal sebelum Dajjal. Maka kalau Dajjal datang, maka Nabi sebut buat begini, buat begini, buat begini. Antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila akan datang musim itu, zaman itu, maka perempuan dan anak-anak ini suami-suaminya kena ikat. Ikat. Suaminya kena ikat isteri dan anak-anak. Dan sahabat bertanya, Rasulullah kenapa? Kerana takut isteri dengan anak-anak ikut Dajjal. Ketika itu makanan tak ada. Maka bila makanan tak ada tuan-tuan dan puan-puan, ketika itu maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang kami akan makan? Maka Rasulullah menyambung, Rasulullah bersabda, maka makanan orang beriman ialah zikrullah. Zikir. Maka kita gostan sikit kalau kata Dajjal depan. Ini sebelum zaman musim Dajjal tuan-tuan dan puan-puan. Kita ini sekarang tuan-tuan dan puan-puan ada satu dipanggil penyakit ataupun kuman, virus, coronavirus ataupun COVID-19 ni tuan-tuan dan puan-puan, yang nak lawan pun kita tak tahu apa nak lawan macam mana. Sampai tuan-tuan dan puan-puan Masjidil Haram semalam tuan-tuan dan puan-puan orang pergi semayang, untuk imam pun menangis. Saya pergi 3 bulan straight tuan-tuan. Saya ada kat sana sebulan. Bulan 12, bulan meriah tuan-tuan. Tapi bila kita tengok ni, tak ada orang tawab dan sebagainya tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Apa yang terjadi ni? Maka kalaulah tuan-tuan dan puan-puan, ketika Dajjal datang atau tu diturunkan oleh Allah akhir zaman nanti, maka kita yang lapar ini boleh dikenyangkan oleh Allah dengan zikrullah. Tak kiralah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ataupun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, atau apa-apa zikir tuan-tuan dan puan-puan. Maka cubalah tuan-tuan dan puan-puan jangan putus untuk berzikir. Lawan dengan zikir. Itu yang pertama. Dan yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, kita baca Quran. Tadi saya dah tersebut ataupun saya dah sebut tadi kisah tentang seorang nabi yang namanya Nabi Yunus. Nabi Yunus AS ni tuan-tuan dan puan-puan, dia kecewa dengan umat dia. Umat dia tak mau ikut. Bila dia tak mau ikut tuan-tuan dan puan-puan, Allah uji, Allah musnahkan umatku. Maka Allah kabulkan, musnahkan umat-umatnya semua. Maka ketika itu tuan-tuan dan puan-puan, Nabi Yunus ni tuan-tuan dan puan-puan melarikan diri, kecewa. Naik satu bot ataupun kapal. Dalam kapal tu tuan-tuan dan puan-puan, dia diizinkan oleh Allah SWT, ditakdirkan oleh Allah untuk kena terjun. Sebab kapal atau bot tu kecil dan dia kena terjun, kena turun.
Pusing-pusing balik, dia cakap dia tak nak, tapi maka dengan izin Allah juga dia turun ke bawah dalam laut, dan Allah Subhanahu Wa Taala izinkan seekor ikan yang namanya ikan nun. Ikan nun ni tuan-tuan dan puan-puan, ataupun ikan paus, makan dia, makan dan masuk ke dalam perut ikan paus ini tuan-tuan dan puan-puan. Ada ulama kata 2 hari, 3 hari, 10 hari, tak kisahlah tuan-tuan, dalam berapa hari pun dalam tu. Dan ketika di dalam perut itulah beliau mendengar semua makhluk dalam laut itu berzikir kepada Allah. Maka makhluk yang kita cakap tadi, COVID-19 tu pun tuan-tuan dan puan-puan, mungkin dia juga berzikir. Batu-batu berzikir tuan-tuan, pokok-pokok berzikir, angin berzikir, semua berzikir. Tapi rupanya di situlah tuan-tuan dan puan-puan, ayat saya bacakan tadi, saya sebutkan tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tuan-tuan, 2 ilmu saya share. Zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Jangan putus tuan-tuan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah pun boleh tuan-tuan. Bacalah apa-apa saja. Dan yang kedua tuan-tuan dan puan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah angkat kembali tuan-tuan dan puan-puan COVID-19 ni. Dan berita terbaru tuan-tuan dan puan-puan tadi telah pun disampaikan oleh isteri saya ketika dalam perjalanan tadi tuan-tuan dan puan-puan. Ini bukan untuk menakut-nakutkan ya tuan-tuan dan puan-puan, tetapi inilah yang tersebar setakat ini ialah 428 orang. Tuan-tuan, saya dijemput untuk majlis di seluruh Malaysia bersama dengan Samsul Debat, semua batal. Majlis di Seremban semalam batal. Majlis-majlis yang besar semua batal. Bola Liverpool nak ambil lawan dengan apa semua. Liverpool tuan-tuan nak bercampion ni. Datuk Seri Zulkifli Al-Bakri posokong Liverpool nak champion, tiba-tiba bola semua postpone tuan-tuan. Banyak benda postpone. Sebab apa tuan-tuan? COVID-19. Tuan-tuan, kalaulah ini bala Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan, seperti mana yang kita baca dalam surah Al-Anfal ayat ke-25. Ini kembali tuan-tuan tentang kita imarahkan majlis ilmu. Kadang-kadang kita terlupa bahawa sahabat-sahabat kita didera, diseksa di China tuan-tuan. Ini mula di China untuk kita tengok apa berlaku di China baru-baru ini tuan-tuan dan puan-puan. Orang Islam didera, apa kita buat? Adakah kita menangis tuan-tuan? Adakah kita ada hantar sesuatu untuk mereka? Apa yang pasti tuan-tuan, kita cuma tengok sebarkan. Tapi tuan-tuan, rupanya mungkin doa mereka di sana tuan-tuan Allah kabulkan. Seperti mana dalam surah Al-Anfal ayat ke-25, jangan kamu minta bala bencana, jangan kamu minta kalau aku turunkan bala bencana, kata Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan, bukan orang tu saja yang kena, orang beriman juga turut kena tuan-tuan. Kita yang tak ada kena-mengena tuan-tuan, orang lain makan kelawak, kita kena tuan-tuan. Orang lain makan bewak tuan-tuan, kita tak makan bewak pun. Tak tahulah kukut ada orang ni teringin nak makan bewak, tengok lidah terkeluar, dia pun teringin juga kan tuan-tuan. So kita jangan minta tuan-tuan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau azab tu Allah turun tuan-tuan, bukan orang tu kena, orang kita yang kita ni pun kena. Kita minta pada Allah Subhanahu semoga Allah kembalikan tuan-tuan dan puan-puan, tarik balik tuan-tuan dan puan-puan, bawa naik balik tuan-tuan dan puan-puan coronavirus ini tuan-tuan. InsyaAllah, amin amin ya rabbal alamin. Baik, izinkan saya promosi sedikit tuan-tuan. Ini dah habis dah cerita tadi. Kalau tak puas lagi besok jemput saya lagi insya-Allah. Boleh saya mai cerita tentang puasa pula kan. Ayat apa ni Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun kan. Cerita tentang puasa pula lepas ni. Nah, ataupun ni tak masuk pun cerita tentang Isra Mi'raj kan. Ni cerita tentang naik bukit, naik apa naik masjid lah. Baik, ni siapa nak naik bukit? Jabar Nur ataupun Jabar Rahmah pun boleh. Saya ada bawa package umrah untuk 2020. Tapi bukanlah minggu depan ni. Saya kira kata Samsul, aku nak pergi juga minggu depan. Mana buka lagi tuan-tuan lah ni. Pasal isu coronavirus ni tak buka. Ni package sepanjang tahun. Siapa nak pergi dengan saya tuan-tuan, bulan 11. Package ini dipanggil package umrah bersama artis Otai. Ini ada flyers, boleh ambil dekat luar sana, boleh bertemu dengan anak saya. Nah, dah ambil dah. Alhamdulillah, dengan anak saya dekat sana. Baik, ini juga ada 2 minyak wangi
Ini minyak wangi, berwangian-wangian itu sunnah. Nabi SAW pernah mengarahkan sahabat untuk balik. Sebab apa? Sebab badan dia bau bawang putih. Berwangian-wangian itu sunnah tuan-tuan. Kita boleh sembok-sembok dekat badan kita, letak dekat ni poket pun boleh. RM15 je, ni original daripada Saudi Arabia. Bau ini nama dia lovely, yang ni nama dia soft. Laki-laki perempuan boleh pakai. RM15 sahaja. Baik, dekat luar juga ada krepek pisang dan krepek ubi. Tolonglah tuan-tuan dan perempuan, support saya. Selepas berhijrah ni tuan-tuan dan perempuan, memang orang kata, hang dulu banyak duit lah. Tuan-tuan, duit dalam bank kalau letak 20 juta pun habis lah. Dia tunggu korek habis lah. Ni untuk meneruskan kehidupan, saya kenalah berniaga sikit-sikit. Orang kata BMF, bukan BFF. BFF, best friend forever. Yang ini buy Muslim first. Tuan-tuan support, saya bolehlah ngota buat belanja sekolah anak. Pepek ubi RM15, pepek pisang RM25. Samsul, apa siapa mainnya? Tuan-tuan, pisang tanduk tahu-tahu sajalah, bukannya murah. Siapa yang berminat ada dekat luar sana. Dan juga saya ada bawa satu sahabat saya ni tuan-tuan, dia tukang kayu. Tukang kayu buat apa pula tuan-tuan? Masjid kita ni kadang-kadang dia tak ada satu benda. Satu benda apa? Sutra. Sutra tu apa? Sutra tu adalah kayu penghalang untuk orang untuk solat. Nabi SAW ada bersabda, jika kamu melintasi orang solat, maka dosanya terlalu besar. Dan jika kamu tahu dosanya besar macam mana, kamu akan berhenti selama 40 tahun. Tuan-tuan, lintas depan orang solat, tuan-tuan, kita tunggu 40 tahun tu. Maka nama kayu yang menghalang untuk orang solat itu ialah kayu sutra. Kalau kita hamparkan makanan itu, nama dia suprah. Kan bahasa Arab dia bunyi lebih kurang. Suprah tu saprah, orang Melayu panggil saprah, ataupun dia suprah. Yang ni sutrah, SUTRAH. Maka kayu itu kita letak, kalau kita sembahyang, orang akan lalu depan pun dia tak ada masalah. Dia penghalang untuk orang lalu. Ada kayu sutrah yang harganya RM20. Siapa nak infak untuk masjid ni tuan-tuan dan puan, RM20 yang satu. Itu pada kawan saya tuan-tuan, dia buat, saya tolong jual. Saya pun bawa tak banyak, ada 10 saja. Kalau siapa ambil 10, dia nak infak dekat Masjid Karyah Rincing Hulu ni, baru RM200 kan. Kayu tu boleh kita letak untuk sebagai pancang untuk orang solat. Kerepek ubi, kerepek pisang, dan juga minyak wangi, dan juga ada apa ni, umrah, package umrah. Baik, ini tadi saya nak war-warkan untuk mengimarahkan Masjid Karyah Rincing Hulu ini. Baik, pihak Masjid Karyah Kampung Rincing Hulu ini melancarkan kutipan wakaf seperti berikut. Tadi dah Nazir dah bagi tahu 53,000. Kutipan dia nak adalah 76,000. Tuan-tuan, saya dengan satu debat kemarin buat satu masjid di Bandar Bukit Raja Kelang. Kami ingat majlis tu untuk nak cari dana. Rupanya dana dah ada lah, lebih-lebih. Cuma duit tu dah bagi makan untuk orang-orang yang menyumbang. Jadi tuan-tuan, orang kita untuk orang lain, tuan-tuan tak? Yang kita bagi infak tu sebenarnya untuk kita. Yang kita belanja tu untuk orang, ataupun yang kita tinggal itu tuan-tuan untuk orang. Duit banyak dalam bank tuan-tuan, infak-infak lah dekat masjid. Selagi mana masjid ni tuan-tuan dan puan menggunakan barang-barangan itu tuan-tuan, masa itulah kita dapat. Nabi sebut apabila mati anak Adam itu terputus amalannya, melainkan 3 perkara. Pertama apa? Doa anak yang soleh. Tuan-tuan, anak kita tuan-tuan tak tentu lagi yang mana isap gam, yang mana isap dam, yang mana isap jam, yang tak tahulah. Allahu akbar. Doa anak yang soleh tak tentu tuan-tuan. Yang kedua apa? Sedekah jariah. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Maka tuan-tuan, sedekah jariah kita sebar-sebarkan. Nak beli kapet dekat belakang lagi, kata Haji. Tolak kapet tu. Allahu akbar tuan-tuan. Kapet orang pijak sembahyang, kita dapat pahala tuan-tuan. Baik, seterusnya untuk memasang pendingin hawa. Allah 6 unit tuan-tuan. Bulan Ramadan besok panas. Orang sembahyang selesa tuan-tuan. Orang itikaf besok bulan Ramadan sedang puasa, kita dapat pahala. Allahu akbar. Bagilah. Hak pencen banyak ada senyum. Datuk, pencen apa main?
Pencen apa? Bagi duit pencen terus tu. Allahu Akbar. Menutup ruang solat terbuka di bahagian luar dan cermin dan bingkai aluminium. Kat mana nak buat? Ni. Belah luar. Tuan-tuan, betul tadi saya sampai Tuan Haji nah. Dia memanglah orang kata cantik bersih-bersih. Tapi bila kita pijak tak tutup tuan-tuan, habuk. Besok kita nak masuk Ramadan tuan-tuan. Ni confirm kalau kata macam ni punya orang malam ni tuan-tuan. Ramadan besok silap-silap sampai belakang ni. Kan? Mana pi kalau hari ni Ramadan punya ramai ni depa pi mana? Tak ada. Kan? Ramadan ni nanti depa mai ramai-ramai tuan-tuan. Infak tuan-tuan, kita akan dapat pahala. Jangan kedekut tuan-tuan. Okey, lagi menggantikan kapet, menutup ruang solat, memasang pendingin hawa yang kosnya keseluruhan adalah RM76,000. Pemberian wang tunai kepada pengurus dana yang dilantik kerjasama Bank Rakyat Malaysia, Bank Kerjasama Rakyat Malaysia atas nama Masjid Kariah Rincing Hulu. Nombor akaun boleh cakap? Okey, nombor akaun 113941000743. Sebarang pertanyaan atau cadangan boleh hubungi Haji Samsudin Zainal. Tuan Haji, ya Allah handsome-nya. Dan juga Raja Anwar 0162137049. Mana dah? Ada mai? Kat luar. Baik, ada lagi acara. Okey, acara seterusnya ini basikal ke masjid. Tuan-tuan, acara-acara macam ni dia boleh menarik orang muda. Acara berbasikal, acara itu yang sakit lutut depa tak mau. Ajak anak muda. Program ini dibuat bagi menggalakkan anak-anak Kariah ke masjid untuk salat subuh berjamaah, bagi hadiah. Basikal ke apakah, dan kat basikal tu tampal juara datang masjid subuh, agak-agak anak. Alah tak mau konon, penipu. Buatlah kan apa-apa di masjid di Pulau Pinang. Masjid di Pulau Pinang dia buat subuh gembar-gembur sepanjang bulan cuti sekolah hari tu. Sepanjang cuti sekolah, daripada hari pertama sampai hari terakhir, dia war-warkan siapa budak-budak yang boleh datang berjemaah tak paling banyak, maka dia dapat satu basikal. Depan basikal tu dia letak juara datang masjid. Allahu Akbar, berebut-rebut orang tuan-tuan. Nah, ini acara yang cukup bagus, menggalakkan anak-anak Kariah ke masjid untuk solat subuh berjemaah, mengeratkan silaturahim, mendidik anak-anak untuk solat berjemaah intensif. Sebuah basikal untuk anak-anak Kariah dengan syarat seperti di bawah. Oh betul ya ni. 7 hingga 15 tahun. Minta maaf Tuan Imam. Tuan Imam dia tak disqualify. Kau memang umur 15 lagi. Tak mimpi lagi. Dia macam dia kata tak mimpi lagi, dia faham tu. Baik, perlu melengkapkan 40 waktu salat subuh berjamaah. Hang nak hadiah basikal 40 waktu. Jangan main-main. Okey, program bermula 31 Mac. Program bermula 1 Mac hingga 31 Mac. Okey, 1 Mac hingga ni dah berlangsung lah. Okey. Itu dia antara yang saya war-warkan tuan-tuan dan perempuan. Dan juga majlis walimatul urus perdana. Oh, ada kahwin perdana ni, boleh kahwin dua orang. Tak boleh? Tuan Haji takut nampak. Tuan Haji kata berani dah masuk WhatsApp ni. Okey, baik. Majlis walimatul urus perdana anjuran Masjid Kariah Kampung Rincing Ulu MQKRH 22 Syawal 14 Jun di pekarangan Masjid Kariah. Di belah luar sana lah, bukan di belah sini, belah belakang, belah sana, parking besar sana. Sila rujuk tentatif program. Maksudnya ada majlis kahwin beramai-ramai. Tu dia tuan-tuan, majlis kita dah nampak. So dah ada perancangan. Tuan-tuan boleh sama-sama tolong AJK tolong jemaah, sama-sama kita imarahkan, kita jadikan majlis ini untuk contoh, orang lain pula ambil sebagai orang kata batu ataupun dipanggil benchmark untuk masjid-masjid lain. Baik, hadirin hadirat tuan-tuan dan puan-puan, saya minta maaf banyak-banyak apa yang saya kongsikan. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan banyak sedikit, orang kata sedikit ilmu banyak merapu. Apa yang saya kongsi tuan-tuan, kalau yang buruk itu juga dari Allah, yang baik itu dari Allah, yang silapnya daripada kedaifan dan juga kelemahan saya sendiri tuan-tuan. InsyaAllah kita minta pada Allah SWT, semoga Allah terus beri kita istiqamah untuk berada dalam masjid-masjid ilmu dan juga terus mengimarahkan rumah-rumah Allah insyaAllah. Apa yang saya sampaikan sekali lagi tuan-tuan,
Sekali lagi tuan-tuan dan puan, minta maaf banyak-banyak. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.